warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah. Thumma alhamdulillah wa nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, pertama-tama dan buat selama-lamanya, marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia-Nya serta kasih sayang-Nya kepada kita, maka pada hari ini kita masih lagi dihidupkan di atas muka bumi ini dan diberinya kepada kita dengan nikmat iman dan Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kita yang hamba ambil daripada petikan ayat Al-Quran. Allah mengatakan kepada kita, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita segala nikmat dalam banyak-banyak manusia yang hidup atas dunia pada hari ini, lebih kurang 7 bilion manusia. Dan Allah memilih kita, dan tidak semua Allah memberikan nikmat iman dan Islam. Maka sebab itu mahalnya kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita memperoleh dua nikmat yang paling besar ini. Dan sesungguhnya barang siapa yang mensyukuri setiap nikmat, Allah kata, la in syakartum la azidannakum, maka nescaya aku akan tambahkan kepada mereka nikmat aku kepada mereka. Dan barang siapa wala in kafartum, barang siapa yang mana aku beri nikmat tapi dia balas balik dengan memberikan aku kufur, ataupun dia mengkufuri segala nikmat aku beri. Aku beri sihat, maka dengan sihat ni dia buat maksiat. Aku beri mata, maka dengan mata ni dia lihat maksiat. Aku memberikan mereka telinga, tapi telinga ni dia buat dengar benda-benda hak tak molek. Yang kemudian aku beri kepada mereka tangan, tangan ni mereka buat mencuri. Aku beri mulut, mulut ni mereka buat sebagai bahan untuk mengumpat dan sebagainya. Maka orang-orang lagu ni Allah kata, inna adabi lasyadid, maka nescaya aku akan memberikan kepada mereka adab yang teramat pedih. Maka sebab itulah kita kena banyak-banyak bersyukur. Tambah-tambah pula kita pada hari ini, kita telah masuk pada dua Ramadan. Pejabat-pejabat, alhamdulillah. Kita walaupun jahil-jahil kita, ibu-ibu ayah-ayah sekalian, kita dapat lagi bersama dengan Ramadan 1441 Hijrah ataupun 2020 Masihi pada tahun ini. Berapa ramai orang atas dunia hari ini yang mana mereka pada tahun dahulu sayang kita, kerabat kita, anak beranak kita, yang mana mereka ini sama-sama merancang dengan kita. Dan mereka juga berkata kepada kita, habis Ramadan tahun lepas, mereka juga kata kepada kita, seperti mana kita kata kepada mereka, kami nak berjumpa dengan Ramadan 2020. Lama, sayang buat ada yang dulu kata, tahun lepas 2019, kata habis dah Ramadan, maka mudah-mudahan aku nak jumpa balik dengan Ramadan 2020. Aku nak pulih pula Lailatul Qadar. Ada orang tu tak bangun Lailatul Qadar. Kau dah tidur dengan bini, dah tidur dengan anak, tak ada bangun Lailatul Qadar. Tak bangun ke mulai, tak ada Lailatul Qadar. Maka dia kata, tahun ni aku nak pulih 2020 ni masuk Ramadan. Aku nak sempat bersama dengan Ramadan pada tahun ni. Tapi berapa ramai yang mana mereka mengatakan seperti itu, tetapi mereka tidak mampu hidup
sampai hari ini seperti mana kita. Maka sebab itu kita kena banyak bersyukur. Pertama sekali kerana kita ada iman dan Islam. Yang kedua atas segala nikmat yang Allah beri kepada kita, dan yang khususnya pada hari ini kita dapat masuk ke dalam tarbiyah Ramadan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kita yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala sebut pada kita, telah difardukan kepada kamu untuk berpuasa seperti mana telah difardukan dan disyariatkan kepada golongan-golongan yang terdahulu daripada kamu, sebelum kamu. Maka dengan berpuasa ini akan menjadikan kamu orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah, adik kakak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Terbinanya Islam itu atas 5 dasar. Bunyan Islam ala khamsin. Terbinanya Islam atas 5 dasar. Yang pertama, mengucap 2 kalimah syahadat. Yang kedua, mendirikan solat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Dan yang keempat, berpuasa pada bulan Ramadan. Ini puasa wajib. Dan yang terakhir, kita menunaikan haji bagi yang berkemampuan. Maka cukup 5 perkara ni, maka jadilah kita orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka nak boleh pada takwa ini di sisi Allah Subhanahu wa taala bukan barang mak mudah. Dia memerlukan kepada kita untuk istiqamah. Tak pandai kalau kita sekadar bangun tidur, makan, kecing berak, tak pandai. Maka dia memerlukan kepada kita untuk sentiasa istiqamah buat amal kebaikan. Yang kedua, sebelum kita pergi kepada perbincangan tajuk pada hari ini, maka kita sama-sama berselawat ke atas kekasih kita, kekasih Allah Subhanahu wa taala, ketua kepada kita umat akhir zaman, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Shadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang mana mafhumnya, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah Azza wa Jalla, dan juga taatlah kamu kepada Rasulullah, Rasul-Rasul kamu, dan juga taatlah kamu kepada pemimpin di kalangan kamu. Maka pada hari ini dan pada ketika ni, sejak daripada pertengahan Mac baru ni, sehinggalah pada hari ini 25 April, kita sedang menjalani satu tempoh ataupun diberi nama PKP, Perintah Kawalan Pergerakan. Yang mana pada tempoh ni kita kena taat kepada pemimpin kita. Yang mana dalam satu hadis Rasulullah sebut, siapa yang taat dengan pemimpin dia, maka dia taat kepada aku, Rasulullah. Dan barang siapa yang mana dia ingkar ataupun dia lawai pemimpin dia, maka ibaratnya dia lawai kepada aku. Besarnya taat kepada pemimpin. Tapi dalam ayat ni kalau kita tengok, Allah kata ati Allah. Kalau kita tengok dari sudut tafsirnya, ati Allah masuk di sini perintah kita untuk taat kepada Allah bersifat mutlak. Semua perkara apa yang disyariatkan oleh Allah, maka kita kena patuh tanpa perlu, tanpa boleh sikit habuk, tak boleh sikit habuk kita nak nafi ataupun kita nak lawai, tak boleh. Kita kena taat kepada Allah daripada sekecil-kecil perkara sehingga besar-besar perkara. Dan perintah untuk taat kepada Rasul juga
Wak mari depan tu sama dengan perintah kepada Allah. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Ada kalimah ati'u di sini, taat. Maka taat kepada Rasul juga di sini bermaksud taat yang bersifat mutlak. Tak boleh sikit nak taat, banyak tak saya taat. Ataupun banyak taat, sikit tak saya taat. Tak boleh. Dan kadang-kadang manusia ni, dia jenis hak mana belagu angin dengan dia nak. Hak mana tak belagu angin, dia tak say. Misalnya ustaz kuliah. Supalah di Ibrahim ni, kalau hak mana kuliah hak belagu angin, ramai. Okay. Hak mana kuliah hak jenis pakar semua tu, dia bukan pakar pasal politik ke apa. Dia pakar pasal taat kepada pemimpin Islam. Dia penceramah kuliah kepada kita suruh taat kepada ulil amri. Ataupun suruh kita dipakar orang yang menegakkan syariat Islam. Tak dagang. Moga selama ni dia sokong bukan orang Islam dan sebagainya. Maka ada jenis-jenis manusia atas muka bumi yang mana dia ni ada hak dia nak ikut, ada hak mana Islam suruh buat dia tak ikut. Maka sebab itulah kita nak buat tu kena buat pelakon. Tak boleh sikit-sikit. Ni ada setengah orang mari jumpa hamba di jabat. Hak jatuh lah terutamanya. Nak bini 2, nak bini 3, nak bini 4. Nak bini tak ada masalah. Tapi nak bini dia nak ikut cara Rasulullah. Nak ikut cara Islam ajar. Tapi kalau bab lain, tak saya ikut. Ada mari tu jumpa tu rokok dekat tangan lagi. Tak kena. Hak ni tak kena. Jadi kalau kita ni nak buat apa yang Islam suruh, kita kena buat segala perkara, tak boleh tinggal walaupun sedikit. Itulah yang disebut dalam ayat ni. Dan ayat kalimah yang seterusnya disebut di sini wa ulil amri minkum. Dan perintah juga untuk kita taat kepada pemimpin di kalangan kita. Kalau kita hari ini Perdana Menteri kita yang paling atas dalam negara kita yang amat berhormat Muhyiddin Yassin. Perdana Menteri kita. Maka kalau dari sudut perintah untuk taat kepada pemimpin, Allah tak letak di sini wa ati'u, sebab perintah untuk kita taat kepada pemimpin bukanlah bersifat mutlak. Maksudnya apa sini? Maksudnya kita cuma taat kepada pemimpin atas segala apa yang dia suruh kita buat benda baik. Misalnya kita ada pemimpin. Pemimpin ini menyuruh kita berbuat perkara yang mungkar, meninggalkan solat misalnya, ataupun berbuat zalim terhadap orang lain, maka pemimpin lagu ni kita tak boleh ikut. Tetapi kita kena reti beza antara pemimpin yang mana dia buat maksiat peribadi dia, tetapi dari sudut pengurusan negaranya dia buat kerja betul. Maka hak mana dia buat benda tak molek dari sudut peribadi dia, hidup dia, dari seokok ke, hak tu hal dia dengan Allah. Tetapi kita sebagai rakyat, kita kena ikut pemimpin. Apa yang pemimpin kita sebut dalam musim ni, pemimpin kita sebut kepada kita, kita mesti berada dalam rumah. Tak boleh mari masjid. Maka kalau kita mari ke masjid, maka kita telah berdosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebab kita melanggar arahan pemimpin. Yang mana arahan ni dia bukan sehari sama sedah dia mikir. Dia bincang, wak mari tu alim, wak mari mufti bincang, maka barulah wak keluar fatwa, barulah wak keluar arahan supaya kita tidak mendekati masjid. Ni setengah orang kita tak faham, habis PKP pertama baru ni, dia mari ke masjid. Jumpa dengan hamba, nak mayat goreng. Cik, bapa marinya, ni PKP sambung lagi kan? Dia jawab, mana besar PKP dengan tu kan? Dia jawab lagi tu. Ni, hamba tak nak jawab. Ni hamba awak mari timen tua hamba jeli lari lagi. Nah, nak katanya orang kita ni tak semua faham. Ada tu mari juga semaya. Walaupun menteri, walaupun ulil amri, pemimpin kita telah mengeluarkan arahan supaya tak boleh mari. Sebab apa tak sewi wabak Covid ini merebak. Itu sebenarnya. Maka situ sedikitlah kepada kita yang mana pada hari ini, walaupun kita ini berada dalam suasana PKP, maksudnya sini tak boleh nak pergi mari, duduk rumah, hamba pun duduk rumah, taing-taing lagu ni je, mari, hari ni kuliah di majlis daerah, mari sebentar, gitu je lah. Tu pun ditemani oleh beberapa orang staff sahaja. Baik hamba di masjid pun, tu email, tu bila, orang lain tak boleh mari.
Jadi kita hari ini walaupun berada di rumah, tetapi ianya tidak menghalang kita untuk kita buat amal kebaikan bersama anak-anak kita. Antaranya, habis waktu asar ni, semaya jemaah ada? Kena semaya jemaah. Kemudian habis semaya jemaah, bila-bila duduk saja, ayah pula tak reti nak ceramah, mari jumpa hamba. Tok imam hamba kita lutut ni, musim terawih ni, hamba nak jadi imam terawih tak reti, nak ceramah tak reti. Maka, ni, buka kuliah online ni, kuliah live ni, hamba tengah duduk ceramah ni, maka dengar anak beranak. Kalau kita ketua keluarga tak reti nak beri kuliah. Ada pemalai terawih, tak perlu baca panjang-panjang. Ni agak nak baca surah Al-Baqarah, nak baca surah Al-Imran. Kita tak reti mana, baca qul huwallah tak apa dah. Ada satu kisah pada zaman Rasulullah tu. Ada jemaah satu tempat, satu mukim tu dia tak puas hati dengan Tok Imam. Ni kisah benar ni. Dia tak puas hati dengan Tok Imam sebab Tok Imam tu setiap kali semaya wajib ke, semaya sunat ke, semaya tarawih ke, dia baca qul huwallahu ahad semacam. Semua dia baca tu semacam. Maka dia buat satu pakatan. Dia buat satu pakatan, dia buat mari dia kumpul semua AJK orang kampung pergi menghadap Rasulullah di Madinah. Maka dia bawa satu usul untuk berhentikan ataupun untuk buat Tok Imam ni kerana puas duk main 2-3 tahun dengan kulhu ni, puas juga. Maka bila mana dibawa usul tersebut kepada Rasulullah, Rasulullah tanya, siapa saksi? Maka pakak jawab belakang, hamba ya Rasulullah. Semua orang tak berhati ni sebab hari-hari Tok Imam ni baca kulhu. Maka bila mana diberitakan perkara tersebut kepada Rasulullah, disampaikan perkara tersebut kepada Rasulullah, maka Rasulullah menjawab, kamu balik semula ke kampung asalmu. Sek-sekmu ni balik semula ke kampung asalmu, maka mu beritahu kepada Tok Imam tersebut baca kulhu sama ni. Maka surah qul huwallah, surah As-Samad ini tadi akan memimpin dia untuk masuk ke dalam syurga. Hebat sungguh. Balik saja, mari komen saat ni. Asal komen kat Rasulullah ni sepakat nak saing surat kau supaya berhenti, tak ada. Rasulullah kata muklik musafah kepada Tok Imam ni, ayat dia surah qul huwallah mak dia baca semua dalam semaya tu, maka surah itu akan memimpin dia bersama dengan jemaah dia ni masuk ke dalam syurga. Surah kulhu. Maka sebab itulah kita tak kira lah setara mana ilmu kita, kelas-kelas tamada pun tak apalah. Tak kira lah kulhu ni tak tahu orang pasal putih. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, qul ya inna a'tayna wal 'asr. Barang-barang pendek belakang ni hamba rasa tak ada lagi mari jumpa hamba tak ingat. Kalau tak ingat Tok Imam boleh sakit dah setara ni. Berat benar hari-hari dengan kuliah. Kita pula duduk dalam negeri Serambi Mekah ni, maka tak kena kalau kita kata kita tak boleh nak baca tanpa tengok surat dan tanpa tajuk yang betul. Maka kita sebagai imam di rumah kita, maka kita kena hidup ke suasana ni. Suasana PKP ni, walaupun Ramadan kita dalam musim PKP, tak boleh gerak pergi mari, tapi kita hidupkan dalam keluarga kita dengan solat secara berjemaah, dengan kuliah agama, dengan bacaan-bacaan agama. Lepas tu kalau lah sampingan lain, hak mana musim-musim ni lah, tok lelaki hak mana selama kening makan air tangan bini ya. Musim ni lah bini nak makan air tangan tok lelaki. Hak mana bini semua duk masuk tukar pula. Bini tu pergi beli misalnya kalau boleh. Tok lelaki masuk pula, terak tukar. Nak tengok lah ke mana rumah hamba masuk. Tapi masuk telur mata boleh lah. Panas-panas air. Kalau hok sedap-sedap ketel lemak cili api lah kata reti nak belakang kita tak reti. Beli barang reti. Musim-musim ni jugalah banyak mengajar. Hamba sendiri, ibu-ibu ayah-ayah sekalian, kadang-kadang kita nampak banyak hikmah musim PKP ni. Kalau dari sudut lain, mungkin kita tengok kita tak boleh nak pergi ke masjid, kita tak boleh nak pergi kerja, mungkin ada setengah orang gaji dia pukul potong dan sebagainya. Mungkin ada orang tak boleh nak kerja buat, kerja tukar rumah dan sebagainya. Tapi dari sudut yang lain kita nampak besarnya, musim ni lah kita dapat belajar banyak perkara baru. Kalau selama ni musim terawih orang duk komen semacam,
Ni kalau tu email tarawih Ibrahim ni orang kata, oh suara tak sedap pun ada. Ada kata baca panjang pun ada. Ada kata baca pendek. Musim ni kita sendiri jadi tu email. Bini kita sendiri komen kita. Habis ngata kata email Ibrahim ni. Habis diri suara pelakar tak sedap. Jadi musim ni lah kita nak latih diri kita. Ambo musim ni lah ambo kena daun kari, daun kunyit. Nak pergi beli serar kena. Kalau benda pelik-pelik tu, musim ni lah kita kena bagi orang lelaki dan sebagainya. Maka apa maksud ikhlas dalam diri kita ni, ibu-ibu ayah-ayah, untuk kita buat amal dalam musim ni ataupun musim-musim yang lain, dia perlu ada ikhlas. Lagu mana kita nak bentuk diri kita supaya menjadi orang yang mana bila buat amal, dia jadi orang yang ikhlas. Dan amalan dia diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam satu kitab yang dinamakan kitab ni Kitab At-Tibyan ataupun kitab kok bahasa Melayunya adab-adab seorang hamalatul Quran. Orang-orang yang menjaga Al-Quran. Dalam kitab ni yang dikarang oleh Imam An-Nawawi. Kitab ni dalam satu bab, iaitu bab dalam membaca Al-Quran. Dalam bab ni Imam An-Nawawi memberikan kita cara ataupun kaedah. Lagu mana kita nak menghadirkan ikhlas dalam diri kita ketika kita beribadah. Tak kira lah bukan hanya tertakluk pada bacaan Al-Quran sahaja. Bahkan lebih lagi daripada tu. Sembahyang, kita sedekah, kita berzakat, kita bermuamalah dengan manusia, kita baca Al-Quran, baca kitab dan sebagainya. Lagu mana kita nak menghadirkan perasaan ikhlas? Kita nak hadirkan ikhlas tersebut dalam diri kita. Maka dalam kitab ni Imam An-Nawawi mengajarkan kepada kita cara untuk kita hadirkan ikhlas tersebut dalam kita buat amalan-amalan kita seharian kita ni, iaitu dengan menghadirkan Allah dalam setiap amalan kita. Seakan-akan kita ni diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tu ikhlas. Apa dia ikhlas? Boleh sekali lagi. Kita menghadirkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap amalan kita. Seakan-akan kita ini sedang diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau kita benar-benar dapat praktik benda lagu ni, sembahyang, baca Quran, sedekah, santuni orang-orang fakir miskin dan sebagainya, segala benda kita buat ni, maka kalau kita menghadirkan Allah dalam perkara yang kita buat tu, seolah-olah Allah tu sedang mengawasi kita, maka kita akan membentuk diri kita menjadi orang-orang yang ikhlas dalam melakukan amal kebaikan. Maka contoh ambawi dah. Contoh mudah ambawi kepada ibu-ibu ayah-ayah nak mudah fahamnya lagu ni. Misalnya kita buat kerja kita. Di pejabat ke, bagi siapa mak cikgu buat kerja di sekolah, bagi siapa jadi tu email buat kerja di pejabat ke, bagi siapa kerja di majlis daerah buat kerja dalam pejabat. Misalnya kalau kita ni kerja berbeza dengan kita kerja boh tak ada depan kita dengan kita kerja boh duduk tunggu depan kita tengok kita buat kerja. Mana so kita akan lebih serius buat kerja, lebih semangat buat kerja, tak culah gimari kat situ. Maka jawapan dia bila mana adanya boh kita duduk depan. Kalau anak-anak kan musim-musim PKP ni sekolah tak boleh nak pergi. Maka sebab itulah mokpok dia diarahkan oleh guru untuk berada di hadapan anak-anak dia. Bapa anak-anak tak ikhlas lah? Bukan. Sebab budak-budak ni dia tak boleh lepas mata mokpok dia tak buat kerja sekolah. Cikgu ni musim PKP tak boleh main sekolah. Ambo jaga tahfiz Ibrahim ni. Bila mana ramai sekolah swasta, sekolah kerajaan buat lagu ni kaedah pengajian secara online atas talian ni, maka tahfiz kita pun kita buat lagu tu. Tapi kaedah dia sama. Semua sekolah setiap kali kalau sekolah tahfiz nak tasmik, nak baca hafalan Al-Quran,
mak pak kena duduk depan. Sebab apa? Kalau mak pak duduk depan, setiap kali anak-anak buat kerja sekolah, maka anak-anak akan lebih konsentrate. Dia tak berani buat kerja application. Dia tak berani nak curi tulis, dia tak berani nak moting kerja sekolah dia sebab ibu ayah duduk depan. Kalau kita duduk di pejabat, bos tak ada depan, lagu mana kerja kita? Ataupun bos sama naik ke kita, masuk ke lapar, pergi minum air. Masuk pula ke sebelah, duduk di hitam mata, pergi minum air. Kita sama naik apa, tak ada arah. Tapi kalau bos kita orang yang makjur, dia tak kewak lagu tu. Maka dia akan betul-betul tepati masa, dia betul-betul amanah dengan tanggungjawab dia. Maka kalau bos duduk depan, kita tak akan curi tulis. Berbeza dengan bos tak ada depan. Maka sebab itulah dalam amalan kita, kalau kita ni ibu-ibu, ayah-ayah, kita nak baca Al-Quran, maka kalau kita hadirkan Allah ketika mana kita nak baca Quran, seolah-olah Allah melihat apa yang kita sedang buat tu, iaitu membaca Al-Quran, maka kita tak akan sesekali baca Al-Quran belah-belah pakai baju pagoda. Kita tak akan baca Al-Quran belah-belah tak ada air semayang. Kita juga tak akan baca Al-Quran dalam keadaan tak pakai baju. Kita juga tak akan solat dalam keadaan sambil lewa. Maka kalau kita berjaya hadirkan Allah dalam setiap amalan kita, maka barulah kita akan menjadi orang yang ikhlas dalam buat amal ibadah. Maka benda ni bukan benda baris ni nak buat. Dan dia memerlukan kepada masa, dia memerlukan kepada kita ni untuk istiqamah, untuk sentiasa hadirkan Allah dalam setiap gapo perkara kita buat. Tidak tertakluk hanya pada ibadah khusus, ibadah umum. Hatta kita kerja buat pun, kita kena hadirkan Allah dalam setiap perbuatan kita, kerja kita, supaya kita betul-betul bersemangat dalam setiap apa yang kita buat. Dalam satu kisah ini sangat masyhur di kalangan kita. Bagaimana penceramah-penceramah duk mari cerita kepada kita satu kisah berkenaan dengan Umar Al-Khattab. Satu malam Umar ni dia terkenal dengan pemimpin yang cakna pada rakyat. Setiap malam dia banyak tubik di mari dan dia menyamar, dia pakai penutup muka seolah-olah kalau kita hari ni kat emas kan. Tapi dia beli dengan subel juga. Dia tubik malam-malam apa? Dia nak memerhatikan masyarakat ataupun anak-anak buah dia, ataupun orang-orang yang berada di bawah pimpinan dia, siapa di kalangan orang-orang miskin, hak mana malam-malam kalau ada orang buat maksiat, kalau ada orang susah, maka malam-malam dia suka pergi mari itar di sekitar tempat tinggal dia, di sekitar negara dia tu lah. Maka pada satu malam bila mana dia tubik, maka dia mendatangi sebuah rumah, dan di dalam rumah tersebut ada seorang ibu yang tua bersama dengan anak perempuan, yang mana dua ni kerja anak beranak ni menjual susu. Ni nak menghadirkan Allah dalam diri. Kisah ni lagu mana praktikalnya anak dia ni, anak si tua ni, perempuan tua ni. Maka bila mana Umar tu dia lalu sebuah rumah, dia mendengar perbualan ibu dan juga anak perempuan ini. Maka anak perempuan ni memulakan sesi perbualan. Dia kata, "Mak, kita ni hari ni boleh 2 bekas ya susu untuk kita jual esok hari." Maka mak dia kata, untuk kita dapat untuk lebih, maka kita kena masukkan air dalam susu. Kita campur air, baru kita dapat untuk lebih. Maka bila anak dia dengar lagu ni, anak dia kata, "Tak boleh mak. Cara lagu ni, pemimpin kita Umar Al-Khattab tak kena, dan Allah sendiri tak kena. Benda ni dipanggil benda hak menipu dalam jual beli. Tak boleh." Maka mak dia kata, "Relax-relax sudah kan. Umar tak tahu. Umar tak nampak kita. Kalau kita masuk air banyak-banyak pun Umar tak nampak kita." Maka anak dia dengan perasaan yang sungguh takut, anak dia kata, "Wahai ibu, walaupun Umar tidak melihat kita ibu, tetapi Tuhan Umar sedang melihat kita. Walaupun Umar tak melihat perbuatan kita,
pada hari ni kita buatlah ni, tetapi Tuhan Umar dia akan melihat, Allah Subhanahu Wa Taala akan melihat segala hak kerja kita ni walaupun sekecil-kecil perkara. Bila dengar lagu tu mak dia sangat kecewa, tetapi jauh di hati mak dia penuh dengan rasa bangga sebab anak dia berjaya menghadirkan Allah dalam setiap perkara, hatta ketika mana nak tiba susu, nak buku susu mereka. Maka kita tak sahu ibu-ibu ayah-ayah. Kita tak sahu kalau kita buat amal depan orang, buat amal di masjid. Amalan kita, hak kita nak sahu sini hari ni, bila mana kita berada seorang diri kita di rumah ataupun di pejabat, ketika mana orang tidak melihat kita, adakah kita berjaya buat kerja dengan sebetul-betulnya seperti mana orang melihat kita? Maka orang ni ramai yang mana boleh buat kerja baik ketika mana orang ramai sedang memerhatikan mereka. Tetapi bila tak ada orang, dia duduk seorang, maka fail, gagal. Kerana apa? Kerana mereka tidak menghadirkan Allah dalam setiap perkara yang dia buat. Maka bila Umar dengar ni, Umar rasa kena nak buat natu, maka dia minta aslam, iaitu orang panggil pengiring dia, pembantu dia, supaya tanda rumah ni esok kita nak mari. Maka Umar pun memberikan anak dia ni, ataupun menjodohkan anak dia Asim, anak Umar ramai yang tidak menikah masa tu, anak basuh dia yang bernama Asim, menikahlah Asim ini anak Umar Al-Khattab dengan anak kepada ibu tua tadi. Maka daripada susu galon ni dah lahirnya pemimpin yang berwibawa, yang hebat, iaitu apa? Khalifah Umar ibn Abdul Aziz. Sebab apa? Sebab ayah mak orang juga, anak lahir orang juga. Bagaimana Khalifah Umar Abdul Aziz sendiri kalau buat amal, satu malam tu pernah anak dia mari, dia tengah buat kerja dalam kamar dia, dalam bilik dia, anak dia mari, dia mampu berita kerajaan. Dia pergi berita rumah. Anak dia kata, "Apa Abi mampu berita kerajaan?" Abi mampu sebab Abi tengah buat kerja mak kerajaan tadi. Adik mari nak buat dengan Abi ni, Abi tutup, Abi buka berita rumah. Kita tak boleh pakai berita kerajaan sebab ni berita hak milik negara, bukan hak milik kita. Setara tu. Maka hamba rasa sekadar tu dulu pada hari ni. Boleh ni. Jadi yang mana baik, mudah-mudahan yang hamba sampaikan pada hari ni dalam setengah jam ni, mudah-mudahan menjadi manfaat kepada kita, walaupun tak lama, walaupun tak banyak, walaupun sedikit kita boleh ambil, sedikit ni kita sampaikan kepada orang-orang lain yang mungkin tidak bersama kita pada petang ni. Dan kita juga kena memperbanyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, moga-moga wabak COVID-19 yang sedang melanda negara kita, dan alhamdulillah pada ketika ni dengan kesungguhan frontliner kita dan juga pemimpin kita dalam menguatkuasakan undang-undang perjalanan dan sebagainya demi kebaikan kita, dan tambah pula dengan rakyat yang mana mendengar kata, alhamdulillah kita dapat lihat pada ketika ni suasana ataupun peningkatan COVID itu semakin menurun. Tak banyak dah. Banyak orang sehat, banyak kembali pulih berbanding jangkitan baru. Jadi kita mohon mudah-mudahan wabak ini cepat berlalu daripada negeri kita, dan juga cepat berlalu daripada tempat tinggal kita, dan secara umumnya cepat berlalu daripada muka bumi ini. Dan insya-Allah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah mempermudahkan segala gerak kerja kita, dan Allah memberikan kita kebaikan, dan Allah menaikkan ataupun mengangkat segala wabak ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته
ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مسكينا ولا فقيرا إلا أغنيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha pemurah lagi maha penyayang, kami memohon kepadamu ya Allah, Engkau ampunilah dosa-dosa kedua ibu bapa kami, dosa-dosa guru-guru kami, dosa-dosa kaum kerabat kami, dosa-dosa sayang sahabat kami ya Allah, dosa-dosa anak-anak kami, cucu-cici kami ya Allah, serta dosa-dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepadamu ya Allah, dalam bulan Ramadan, bulan yang penuh mulia penghulu kepada segala bulan ini, agar Engkau sentiasa memberikan kami istiqamah dalam melakukan segala ibadah. Dan dalam bulan ini juga ya Allah, walaupun kami tidak dapat menghadirkan diri ke rumah-rumah Allah, ke rumah-rumah-Mu ya Allah, namun Engkau berilah kami kekuatan untuk kami membuat segala amal kebaikan seperti salat tarawih, zikir munajat, membaca Al-Quran bersama-sama dengan anak, cucu serta isteri-isteri kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, di kesempatan ini juga kami mohon kepadamu ya Allah, agar Engkau mengangkat segala wabak yang sedang melanda negeri kami dan dunia ini secara umumnya ya Allah. Dan Engkau kembalikanlah kami seperti sedia kala ya Allah. Engkau berikanlah kekuatan kepada mereka-mereka yang telah dijangkiti dengan wabak ini ya Allah, agar mereka kembali pulih ya Allah. Engkau berikanlah juga kekuatan kepada mereka yang mungkin sebelum COVID ini berada dalam keadaan kewangan yang baik, tetapi mereka diuji dengan putus dengan segala hijaan, dan mereka juga diuji dengan kekangan ekonomi di musim COVID ini ya Allah. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.